تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد، ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني، ما لذاك مزيد. تسمعني رباه، تدري خلجاتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah kami sekumpulan akan membahaskan tajuk yang ketiga yang bermula pada muka surat 33 hingga 40, mana tajuk kami merangkumi ahdafu asy-syariah al-islamiyah, martabat ad-daruriyah, asas al-alaqah al-ijtimaiyah as-salihah, al-muslim yatakhalaq bis-sabri al-mu'min. Baik, insya-Allah perbahasan ini ataupun perbentangan ini akan bermula dengan saya terlebih dahulu. Saya Nur Adibah binti Ramli, nombor matrik 046279. Baik, insya-Allah ahdafu asy-syariah al-islamiyah, iaitu di mana tujuan-tujuan adanya pensyariatan Islam. Baik, yang pertama, tujuan adanya syariat Islam adalah untuk sebagaimana kita nak mencapai tujuan-tujuan bagi melahirkan masyarakat yang berbudi luhur dan tidak tenggelam dan dipengaruhi oleh teori-teori barat ataupun pemikiran-pemikiran barat. Namun sebenarnya ia menggabungkan kemuliaan rohani, iaitu syariat Islam ni sebenarnya ia menggabungkan kemuliaan rohani bagi memenuhi kemahuan manusia, memenuhi kehendak manusia. Itu fitrah manusia semula jadi tanpa ekstrim. Kita sedia maklum bahawa syariat Islam merupakan perkara ataupun suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam, yang mana ia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara tersebut terkandung dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam tidak dapat tidak perlu melaksanakan syariat Islam, dan tujuannya adalah bagi menjaga kemaslahatan manusia dan ia dapat menolak keburukan. Baik, yang pertama, tujuan adanya pensyariatan Islam ni adalah untuk mendidik, dan memurnikan Islam tu dengan beribadat. Dan kebaikan dan fadilatnya adalah semata-mata untuk menyucikan jiwa, semata-mata untuk menjauhkan manusia itu daripada bisikan syaitan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar. Dan maksudnya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah dengan salat itu lebih besar keutamanya dari beribadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Dan di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia untuk beribadah, seperti beribadah, dan contohnya ibadah yang lain selain salat adalah puasa, zakat, haji, dan semua itulah bertujuan untuk membersihkan diri dan harta serta dapat menghampirkan manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mendapatkan keredaannya, bagi mendapatkan keberkatannya. Dan yang kedua adalah tujuan adanya pensyariatan Islam itu bagi menegakkan keadilan kita dalam masyarakat Islam. Dan perkara ini sebenarnya membantu Islam tu dalam mencapai masyarakat yang baik, masyarakat yang luhur, yang dipengaruhi oleh hubungan kerjasama, dengan adanya kerjasama, dengan adanya perpaduan, dengan adanya cinta, itu mampu melahirkan masyarakat yang baik. Dan perkara tersebut tu akan dapat dicapai sekiranya semua masyarakat dapat merasai nilai keadilan bersama. Dan perkara ini dapat menjauhkan masyarakat daripada kezaliman dan eksploitasi. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-90.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebajikan serta memberi kepada kaum yang kerabat. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hujr ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Hujr ayat ke-9. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Beberapa ayat yang telah saya bacakan tadi menunjukkan bahawa perlunya kita ni berlaku adil kepada orang. Okay, berdasarkan tujuan yang saya nyatakan, tujuan yang kedua yang saya nyatakan ialah kita tujuan adanya syariat Islam adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, untuk membantu dalam mencapai masyarakat. Okey. Maksud at-ta'awan, maksud bantu di sini macam mana? Maksud kerjasama menurut Islam adalah yang pertama, bekerjasama dalam menarik minat dan berkongsi faedah, iaitu bekerjasama dalam perkara yang baik. Dan yang kedua adalah bekerjasama ni dalam meletakkan asas kebenaran, keadilan dan kesaksamaan. Bukan melakukan kerjasama tu dengan perkara yang tidak baik, dengan kezaliman dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah bekerjasama dalam menyokong bagi mengekang para penceroboh. Itu bekerjasama dalam memerangi para musuh. Yang keempat adalah bekerjasama dalam jalan bagi menuju pakatan politik, tak ada permusuhan dan sebagainya. Dan yang kelima, bekerjasama dalam menjauhi segala jenis kejahatan. Dan yang keenam adalah tiada kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Baik, itu saja daripada saya. Seterusnya kita beralih kepada sahabat kita, iaitu Syuja Nasuha. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada sahabat kita, saudari Adiba. Okey, baik, saya sambung kepada ahdafu syariatul Islamiyah yang ketiga. Okey, salisain al-maslahah. Okey, al-maslahah, ma makna al-maslahah? Yani jami'u ahkam syariatul Islamiyah تهدف تحقيق المصلحة سواء علم الناس أو لم يعلموا، ويحدد الفقهاء هذه المصالح وأطلق عليها مقاصد التشريع الإسلامي. Okey, yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan dengan al-maslahah? Okey, dalam ahdaf tashri'il islamiyah, dalam tujuan dalam syariat islamiyah, iaitu al-maslahah. Al-maslahah yang bermaksud kepentingan. Okey, mana al-maslahah atau kepentingan juga merupakan tujuan pertama dalam pandangan syariat Islam, dalam tashri'il islamiyah, dalam syariat Islam. Okey, baik. Jami'u ahkam syariatul Islamiyah. Apa yang dimaksudkan dengan al-maslahah di sini, iaitu semua dalam mana semua hukum-hukum syariat perundang Islam di mana ia bertujuan, dijadikan sebagai tujuan untuk mencapai kemaslahatan, kepentingan, sama ada orang itu tahu ataupun tidak. Yuhaddidul fuqaha, mana para ahli fiqh ni dia menentukan mana al-masalih, kepentingan ini, ia menentukan kepentingan ini sebagai tujuan, menentukan sebagai tujuan dalam syariat Islam. Mana wa minha, dan di antaranya iaitu wujud khamsah maqasid tashri'il islami huna, yani awalan iaitu hifzul ad-din, ثانيا حفظ العقل، ثالثا حفظ العرض، رابعا حفظ النفس، خامسا حفظ المال. اوكي، حفظ الدين. ما معنى حفظ الدين؟ اوكي، حفظ الدين هنا يعني الضرورة التمسك بالشريعة الإسلامية وإقامة الحد على الكافرين وعلى كل من أنكر فرضا من الفرائض أو أحل حرما. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hifzul ad-din? Okey, maksud hifzul ad-din adalah memelihara agama atau menjaga agama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan menjaga agama? Iaitu darurah at-tamassuk bisyariatul islamiyah. Iaitu dengan macam mana? Iaitu dengan berpegang. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, maksudnya kita harus berpegang atau melakukan berpegang kepada
syariat Islam, di mana wa iqamatul had 'alal kafirin, di mana dalam Islam juga, dalam syariat Islam juga, di mana kita menentukan memberi hukuman kepada orang-orang kafir, wa 'ala kulli man ankar fardan min al-fara'id, dan juga kita menentukan hukuman, menetapkan hukuman kepada bagi mereka yang ingkar suatu kewajipan. Maksudnya bagi siapa yang menolak ataupun mengingkar suatu perkara yang dituntut, suatu perkara yang dituntut iaitu kewajipan, maksudnya kita mengenakan hukuman kepada mereka yang menolak kewajipan. Dan juga ahalla haraman. Okey, jadi maksudkan ahalla haraman di sini adalah mana suatu perkara yang mana mereka menghalalkan perbuatan yang haram. Maksud mereka membolehkan sesuatu yang haram. Tu jadi dalam Islam juga kita menetapkan hukuman bagi mereka yang menghalalkan sesuatu yang haram. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan hifzul ad-din. Okey, maqasid yang kedua adalah hifzul al-aqli. Apa makna hifzul aqli? Okey, hifzul aqli wa yakuna bi tahrimul maskarat wal khumr wa kullu ma yafqadu al-aqli wa yuaddi ila taluka. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hifzul aqli? Okey, maksud hifzul aqli di sini adalah iaitu memelihara ataupun menjaga akal. Okey, dijadikan wa yakuna bi tahrimul maskarat wal khumur. Okey, diharamkan atau dilarang untuk mengambil sesuatu yang boleh memabukkan ataupun mengambil alkohol dan wa kullu ma yaqulu al-aqli, dan sesuatu perkara yang boleh merosakkan akal fikiran. Okey, jadi maksud di sini mana diharamkan atau diharamkan untuk kita terutama sebagai umat muslim mengambil suatu perkara ataupun apa-apa perkara yang boleh memabukkan. Contohnya sebagai dengan mengambil alkohol ataupun arak. Mana kita tahu alkohol dan arak ni suatu yang boleh memudaratkan akal fikiran kita, di mana dia ni dapat membawa kepada kebinasaan. Itu yang dimaksudkan dengan akal fikiran. Itu yang dimaksudkan dengan hifzul aqli, iaitu memelihara atau menjaga akal. Okey. Maqasid yang ketiga iaitu hifzul al-'ardi. ما معنى حفظ العرض؟ معنى حفظ العرض هنا يعني بتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. Okey, yang dimaksudkan dengan hifzul 'ardi, makna hifzul 'ardi di sini adalah menjaga ataupun memelihara kehormatan. Okey, maksud di sini adalah bintazimul 'alaqah baina rijal wan nisa. Okey, maksudnya dia suatu membuat ataupun mewujudkan hubungan di antara ar-rijal wan nisa, baina rijal nisa, di antara lelaki dan juga wanita berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Okey, itu yang dimaksudkan dengan hifzul 'ardi. Okey, maksudnya dengan menjaga kehormatan, iaitu kita sebagai umat Islam maksudnya mewujudkan, maksudnya membuat atau wujudkan hubungan tu di antara lelaki wanita berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan syariat Islam. Maksud berdasarkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat dalam syariat Islam. Okey, yang bagaimana, iaitu faqad ahallallahu az-zawaj, maknanya Allah ni telah menghalalkan perkahwinan. Jadi maksudnya dengan kita mewujudkan satu hubungan iaitu melalui perkahwinan, maka dapat menjauhkan kita ni daripada melakukan perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang boleh mendekatkan diri kita kepada perzinaan. Itu dimaksudkan dengan hifzul 'ardi, iaitu menjaga atau memelihara kehormatan. Jadi wa baina zalika alaihi salam biqawluhu innahu yaqumu wa yanamu wa yasumu wa yafṭiru wa yatazawwaj an-nisa wa innahu min raghbi an sunnatihi fala yantasibu ilayhi alaihi salam aw ila al-ummatil muslimah. Okey, ni hadis di mana menunjukkan, maksudnya dalil kepada tuntutanlah untuk tuntutan dalam perkahwinan, iaitu wa yatazawwaj an-nisa, iaitu mengahwini perempuan. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang perkahwinan, okey, iaitu wa abahu syar'i lirajul an yatazawwaj masna wa thulatha wa ruba' bi syarti tahqiqul 'adli wal qudrah 'ala al-infaq. Maksudnya di sini dalam syariat Islam, dalam undang-undang Islam,
dalam Islam, ia mana syariat Islam telah membolehkan lelaki ni berkahwin lebih daripada seorang perempuan. Maksudnya dia nak berkahwin 2 orang perempuan atau 3 perempuan dan juga mampu 4 perempuan, tapi dengan syarat bersyarti dia ni tahqiqul adil, dengan syarat dia ni mampu untuk bersikap adil, mampu untuk bawa keadilan, dan juga dia ni mampu dan juga dia ni mampu untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Itu qudrah 'alal infaq, maksudnya dia mampu untuk memberi nafkah kepada si isteri-isterinya. Maksudnya tu perkahwinan. Maksudnya dalam Islam ni hukumnya harus jika lelaki nak berkahwin lebih daripada seorang perempuan. Okey, jadi susnya saya serah kepada pembentang susnya, iaitu Jannatul Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya Suja di atas pembentangan berkenaan dengan 3 maqasid syariah yang telah disebutkan tadi. Baik, seterusnya kita sambung kepada maqasid syariah yang keempat, iaitu hifzun nafs. Mal maksud bi hifzun nafs? طيب حفظ النفس هو حفظ الأرواح من التلاف أفرادا وعموما، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. حفظ النفس ni itu menjaga keselamatan jiwa ataupun nyawa individu atau masyarakat keseluruhannya daripada terjerumus ke lemah kehinaan. Hal ini kerana alam terdiri daripada beberapa unit individu manusia yang mempunyai keunikan sebagai asas kepada ketamadunan dunia. Hifzu an-nafs bukan bermaksud melaksanakan hukuman qisas semata-mata sebagaimana yang difahami oleh beberapa para fuqaha. Malahan hukuman qisas adalah elemen yang sangat lemah dalam hifzu an-nafs, kerana ini akan menghilangkan sebahagian daripada nyawa. Justru memelihara jiwa manusia lebih baik daripada menjatuhkan hukuman-hukuman sebagaimana mencegah penyakit yang berjangkit adalah yang lebih utama daripada merawat penyakit itu. Biduni nafs allati manhaha Allah subhanahu wa ta'ala lan yujad al-bashar. Laza fa inna habbatul hayat hiya hayatun 'azimah tusamma ni'matul ijad wa hiya ni'mat wujudul ahdas. بهذه النعمة يمكن للبشر الاستمتاع بملذات دنيوية أخرى مثل الأكل، الشرب، ارتداء الملابس، الاقتران، التسلية وغيرها. Baik, begini. Tanpa nyawa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia tidak wujud. Oleh itu kurniaan nyawa merupakan kurniaan yang sangat besar sebagai nikmat al-ijad, iaitu nikmat kewujudan kejadian. Dengan nikmat ini, manusia dapat mengecapi nikmat duniawi yang lain seperti makan, minum, berpakaian, berpasangan dan lain-lainlah. Dengan nikmat hidup, iaitu diberikan nyawa, maka selayaknya manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang bermaksud, oleh kerana itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang menyebabkan dia membunuh, barang itu tahu kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Wa ma'adzalik ittiba'i awamirillahi subhanahu wa ta'ala wa iqamatil hajj ورضعي كل معتد من أجل تكريم النفس وحمايتها من كل ضرر. Maka memelihara nyawa adalah kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penetapan hukuman serta mencegah setiap penceroboh ataupun penyerang agar dapat menghormati jiwa dan melindunginya daripada segala kemudaratan ataupun bahaya. Maka perlindungan terhadap nyawa manusia dibuktikan dengan adanya larangan dan tegahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi peringatan beserta akibat dan balasan yang bakal diterima oleh pesalah jika melakukannya, agar manusia berjaga-jaga dan mengambil pengajaran. Lizalik yajib an ya'mal al-bashar
معا لتقدير قوانين الله سبحانه وتعالى وقوانين البلاد حتى يتمكن الواعي الحالي من الحد من جميع المشاكل من الاستمرار في الانتشار. Oleh itu, manusia perlu sama-sama berusaha untuk menghayati hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan undang-undang negara supaya kesedaran yang ada boleh membendung segala masalah-masalah daripada berleluasa. Manusia sebagai khalifah di muka bumi wajib menghindari segala keburukan dan kemungkaran dalam kita mencari kemaslahatan dalam apa-apa jua keadaan bagi meraih keredaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maqasid syariah yang kelima iaitu hifzul mal. يعني أن القوانين المنصوص عليها في الإسلام تحدث أيضا إلى الممتلكات وحقوق الإنسان يعطي كيفية الحصول على الممتلكات واستخدامها بعد النظر عن المال أو البضائع. Iaitu hukum hakam yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk menjaga harta dan hak-hak manusia. Ia merangkumi bagaimana sesuatu harta itu diperoleh dan digunakan, tidak kira dari segi duit atau barang. Islam melarang perbuatan mencuri, menipu hak orang lain, mengambil tanpa kebenaran dan sebagainya. للحصول على المملكية بالطريقة الصحيحة يتطلب الإسلام أساليب العقارات مثل البيع والشراء والإيجار wama ila zalik. Untuk mendapatkan harta dengan cara yang betul, Islam mensyariatkan kaedah pemilikan harta seperti jual beli, sewaan dan sebagainya. Syariah Islam telah menetapkan cara dan kaedah yang tertentu bagi membelanjakan harta. Antaranya syariah Islam mewajibkan zakat dan menggalakkan sedekah, pemberian hadiah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan dermakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri serta berbuatlah baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang beramal soleh. Baiklah, daripada 5 maqasid yang disebutkan ini, maka kita dapat fahami bahawa syariah Islam merupakan perundangan yang lengkap, adil, menyeluruh dan merangkumi seluruh aspek yang bersangkutan dengan kepentingan manusia. Jadi kepatuhan dan ketaatan kepada syariah Islam sudah tentu akan membawa kehidupan manusia kepada kebahagiaan, bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Berdasarkan 5 maslahah asas syariah Islamiyah yang telah diperjelaskan oleh sahabat saya sebentar tadi, terdapat pula 3 martabat atau tingkatan syariah yang berkaitan dengannya, yang mana setiap martabat tersebut mempunyai keutamaan masing-masing berdasarkan 5 perkara tersebut. 3 martabat yang saya maksudkan ini ialah: pertama, martabat ad-daruriyat, kedua, martabat al-hajiyat, dan yang ketiga, martabat tahsiniyat. Apa yang dimaksudkan dengan ad-daruriyat di sini ialah segala sesuatu yang tak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan juga keduniaan manusia. Dalam arti kata lain, jika ia tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia ini akan menjadi rosak dan juga tidak teratur. Untuk pengetahuan sahabat sekalian, ad-daruriyat ini merupakan tingkatan martabat yang paling utama dan juga penting kerana ianya merupakan asas kepada setiap penjagaan hukum Islam. Secara umumnya, martabat daruriyat ini menggariskan kewujudan 5 objektif utama seperti mana yang telah diperjelaskan oleh sahabat kita sebentar tadi, yang merangkumi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Kelima-lima keperluan ini boleh dianggap sebagai keperluan asasi yang begitu diperlukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekiranya salah satu daripada keperluan tersebut tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia ini akan terjejas dan juga terpincang. Dalam erti kata lain pula, sebarang perkara atau tindakan yang mencabuli kelima-lima perkara ini, dia akan dianggap sebagai mafsadah, iaitu kerosakan yang telah mencerobohi hak asasi manusia sejagat. Sebagai contohnya, untuk memelihara agama, Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan juga akhlak, serta melaksanakannya dalam kehidupan harian manusia. Pada masa yang sama juga, Islam turut mewajibkan berjihad untuk memelihara agama dan menghukum mereka yang murtad dari agama Islam yang sebenar. Martabat kedua pula iaitu al-hajiyat
bermaksud sesuatu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk memberi keselesaan dalam kehidupan mereka dan mengelakkan daripada kesempitan yang kebiasaannya membawa kepada kesusahan dan juga kesulitan. Secara umumnya, ketiadaan maslahah ini tidaklah membawa kepada kepincangan ataupun kebinasaan dalam kehidupan manusia, sebagaimana sekiranya ketiadaan perkara-perkara daruriyat yang telah saya terangkan sebelum ini. Dalam arti kata lainnya pula sahabat, maslahah ini melibatkan perkara yang diperlukan oleh manusia untuk memberikan satu kemudahan dan juga kelapangan dalam melakukan sesuatu tugasan harian dengan baik dan juga lancar. Okey, sebagai contohnya dalam perkara yang ibadat. Okey, dalam perkara ibadat telah disyariatkan beberapa kemudahan yakni rukhsah seperti keharusan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang sakit ataupun uzur, ataupun keharusan bertayamun apabila tiada air untuk berwuduk dan juga sebagainya. Martabat yang ketiga iaitu tahsiniyat yang bermaksud sesuatu perkara yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan juga akhlak yang mulia untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Okey, boleh dikatakan perkara tahsiniyat ini ialah satu pelengkap untuk manusia mempunyai kehidupan yang lebih sempurna dan juga lebih selesa selaras dengan tujuan penetapan hukum Islam itu sendiri. Sebagai contohnya, telah disyariatkan prinsip mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang telah disunatkan berupa sedekah ataupun berzikir, juga amalan-amalan baik yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, menerusi pembentangan sahabat saya mengenai martabat syariah Islamiah, saya akan sambung pembentangan pula mengenai asas hubungan sosial yang baik. Terdapat 4 asas hubungan sosial yang baik. Yang pertama iaitu adil dan menjauhkan perbuatan zalim. Yang kedua, taat terhadap arahan dan kehendak pemimpin. Yang ketiga, mengajak kepada kebaikan dan mencegah perkara mungkar. Yang keempat, berakhlak dengan akhlak Islamiah. Baiklah, yang pertama iaitu adil dan menjauhkan perbuatan zalim itu merupakan perkara yang paling penting dan akan membuat mereka sentiasa tunduk dan kemenjadian Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Manakala pada bahagian pengharaman kezaliman ini membawa kepada kehancuran keluarga, masyarakat, negeri dan hubungan sosial. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada saat itu orang-orang yang zalim tidak akan mendapat seorang sahabat pun yang boleh membelanya dan tidak akan mendapat pemberi syafaat yang diterima pertolongannya. Surah Al-Ghafir ayat 18. Dan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah terhadap kezaliman kerana kezaliman adalah kegelapan membawa kesengsaraan pada hari kiamat, dan jauhilah kebakhilan kerana kebakhilan itu telah mencelakakan umat sebelum kamu yang mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah mereka sendiri dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh diri mereka sendiri. Riwayat Muslim. Jelas di sini bahawa asas ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang adil dalam membina masyarakat yang baik. Baiklah, yang kedua iaitu taat terhadap arahan dan kehendak pemimpin dalam perkara yang tidak mengundang kepada maksiat dan mungkar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar dan taat adalah kewajipan seorang muslim, suka atau tidak, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajipan mendengar dan taat. Oleh itu, menjadi kaedah asas hubungan sosial yang baik bahawa pengikut mestilah mentaati arahan pemimpinnya. Baiklah, yang ketiga,
iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah perkara mungkar. Wajib ke atas manusia untuk saling menasihati dan saling membimbing antara satu sama lain sesuai dengan syariat Islam supaya manusia pada jalan yang benar dalam tubuh, jiwa dan fikiran mereka, dan hubungan mereka dalam semua bentuk dan jenisnya, antara mereka dan sebahagian daripada mereka, dan antara mereka dan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebaikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Surah Ali Imran ayat 104. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah dengan lisannya, yakni mulutnya, dan jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya, iaitu membenci kemungkaran yang berlaku, dan itulah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Berikut merupakan 3 asas di bawah asas hubungan sosial yang baik. Seterusnya kita sambung kepada asas yang keempat, iaitu berakhlak dengan akhlak Islamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada asas yang keempat, iaitu berakhlak dengan akhlak Islamiah. Okey, untuk berakhlak dengan akhlak Islamiah, yang pertama sekali mestilah kita jauh dari hati kita mempunyai keikhlasan, iaitu tanpa mengharapkan apa-apa balasan di setiap perbuatan atau bantuan yang kita ulurkan. Okey, yang kedua adalah taubat. Taubat, kita tahu setiap manusia ini akan melakukan dosa, maka yang membezakan kita dengan manusia lain adalah taubat. Dan taubat yang paling mudah adalah dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Yang seterusnya adalah untuk membentuk akhlak Islamiah adalah dengan kita mengenali pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan mengenali pencipta, kita akan tahu dan kita akan sedar bahawa sekiranya kita buat baik, maka kita akan jadi insan yang berguna dan tidak menyusahkan masyarakat yang lain. Dan jelaslah bahawa ciri masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang saling bekerjasama antara satu sama lain. Dan mereka ini tidak mempunyai masalah ketidaksefahaman, kerana setiap ketidaksefahaman itu akan membina atau menjarakkan lagi masyarakat dan masyarakat yang lain. Satu kata-kata daripada Robert Merton yang merupakan ilmuwan pada masa kini, dia ada menyebut sesungguhnya ketidaksefahaman yang kita saksikan dalam masyarakat sekarang tidak mengembalikan mereka kepada fitrah asal mereka. Yang bermaksud sepatutnya ketidaksefahaman itu perlu diselesaikan, bukan ketidaksefahaman itu menjarakkan lagi manusia dengan manusia yang lain. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu sebenar-benar taubat. Nisbah kepada taubat itu ialah wajib kepada setiap pendosa yang melakukan dosa. Sekiranya maksiat itu dilakukan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat untuk kita bertaubat. Okey, yang pertama adalah berhenti melakukan dosa atau maksiat itu. Berhenti secara
Berhenti di sini bermaksud berhenti secara keseluruhan. Yang kedua adalah menyesali akan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukan dan kembali kepada dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Okey, sekiranya dosa itu ataupun maksiat itu dilakukan kepada sesama manusia, maka didatangkan dengan syarat yang lain. Syarat tersebut adalah seperti contoh, yang sekiranya kesalahan itu atau maksiat itu melibatkan harta benda, maka perlu digantikan dengan harta benda juga. Yang kedua adalah sekiranya melibatkan tuduhan dan seumpamanya, maka si penuduh itu perlu meminta maaf kepada si yang dituduh itu. Okey, itu saja daripada saya. Asas hubungan sosial yang baik dan syarat-syarat bertaubat sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sesama manusia itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung pengetangan sahabat saya tadi, iaitu berkenaan dengan pembentukan akhlak Islamiah. Poin yang seterusnya ialah wal muslim yatakhalluq bis sabri wa adamul juz'i, iaitu Muslim diciptakan supaya bersabar dan tidak gelisah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara yang kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dalam surah Al-Imran ayat 200, ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman itu perlu sabar dalam segala ujian dan dugaan yang ditempuhinya. Poin yang seterusnya iaitu fa'innal muslim yatasummu bis-sadq, iaitu maka sesungguhnya seseorang muslim itu jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Dan daripada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang yang sentiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api neraka. Ini merupakan cabang daripada pembentukan akhlak Islamiah untuk diri seseorang muslim itu, iaitu berlaku jujur dalam segenap perkara. Poin yang seterusnya, wal muslim ya'lamu anna Allah yuraqibuhu wa lihaza yahsinu kullu a'malihi wa niyatihi. Dan orang muslim itu mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan hamba-Nya, dan kerana itulah mereka sentiasa memperelok segala perlakuan dan niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Surah Ali Imran ayat 5. Seterusnya, wal mu'min yattaqillah, dan orang yang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, yakni benar dalam segala perkara. Surah Al-Ahzab ayat 70. Poin yang seterusnya iaitu wal mu'min mutawakkal 'ala Allah. Maksudnya dan orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 11 maksudnya, dan dengan yang demikian maka kepada Allah jugalah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri.
Poin yang seterusnya iaitu wal mu'min yaslukus sulukal mustaqim fi kulli sulukihi wa alaqatihi wa tafkirihi li'annahu amara bidzalik. Maksudnya, dan orang beriman haruslah berkelakuan baik dalam setiap tingkah laku, perhubungan dan pemikirannya kerana mereka diperintahkan untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya oleh itu hendaklah engkau, yakni wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Surah Hud ayat 112. Poin yang seterusnya iaitu wal mu'min yastabiqu wa yubadiru ila fi'lul khairat. Maksudnya, dan orang-orang beriman mengharapkan dan mula melakukan perbuatan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Berikut merupakan beberapa perkara di bawah pembentukan akhlak Islamiah yang perlu kita ketahui dan melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembentang. Seterusnya saya sambung untuk muka surah 40. Wa min qasa'is as-shakhsiyatul islamiyah al-jihad. Salah satu ciri kepribadian Islam itu adalah jihad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Seterusnya, wal mu'minu muta'awinu ma'a ghairihi fima yahaqaqul salihul 'ami wa laysa fi syarri. Orang beriman itu mereka tolong-menolong dalam membuat kebaikan dan bukan dalam membuat kejahatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa. Seterusnya pula, wal mu'minu yasdiqu nasihatu li ghairihi. Orang yang beriman itu mereka memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya mereka bersaudara. Seterusnya lagi, wal mu'minul haqqu yastallu auratu akhihi. Orang yang beriman itu mereka berusaha menutup keaiban saudara seislamnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Seterusnya lagi, wal mu'minu yas'a bis-sulhi bainan nas. Dan orang beriman itu berusaha mencari perdamaian antara mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa faslihu zata bainakum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Akhir sekali, ciri-ciri asal yang dimiliki oleh seseorang Muslim ialah akhlak, tingkah laku dan hubungannya dengan orang lain. Ini jelas menunjukkan bahawa ciri-ciri tersebut mampu membina masyarakat yang lebih baik. Alhamdulillah, selesai sudah perbentangan dan perbahasan kami sekumpulan. Semoga perkongsian ilmu yang kami semua sampaikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapat dijadikan sebagai bekal tambahan ilmu pengetahuan kalian semua. Dan moga-moga ia dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita semua. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang dan khilaf itu datang daripada kelemahan kami semua. Terima kasih kerana sudi mendengar perbahasan dan perbentangan dari kumpulan kami. Dan moga-moga ianya bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekian sahaja daripada kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد وصلا فيك أرجو